Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa khabar? Okay, saya harap kamu semua okey, ceria-ceria semua. Boleh kita meneruskan topik kita, mereka bentuk kerangka aplikasi. Okey, tengok tajuk. Kenapa dia sebut aplikasi? Sebab sekarang kita bukan fokus kepada laman web saja. Kalau di telefon, selain daripada laman web, kita ada juga application yang selalu kita sebut apps. Itulah aplikasi dalam bahasa Melayu. Dan sebelum kita buat coding, design dia, kita kena buat kerangka dulu. Ini objektif kita punya topik hari ini. Macam mana kita nak buat kerangka tu. Okey, jadi kamu boleh rujuk buku teks muka surat 284. Sorry, 283. Okey, mereka bentuk kerangka aplikasi. Proses mereka bentuk kerangka aplikasi ni ada 4 lah. Yang pertama, penstrukturan kandungan atau maklumat, kemudian penstrukturan halaman, reka bentuk antarmuka, reka bentuk navigasi. Okey, yang antarmuka ni, yang ini saja yang kita buat dalam kerja khusus. Okay. Kita sudah buat masa tingkatan 4. Kamu buat reka bentuk antarmuka untuk sistem kamu. Okay. Setiap page ada reka bentuk dia. Yang lain-lain ni kita tidak buat, tapi sebagai sistem admin atau application admin, kamu buat sistem, kamu buat aplikasi, buat laman web, empat-empat ni diambil kira lah. Okay, kita tengok kalau penstrukturan kandungan atau maklumat, macam mana kita susun kandungan dan maklumat tu, dia ada dua dalam bentuk inventory maklumat. Biasanya yang jual-jual lah laman web, macam jual produk, dia inventory maklumat lah. Okay, kita klik baju, dia keluar baju. Kita klik kalau jual buku, klik buku, dia tunjuk lah. Kemudian pengkelasan maklumat ni kebanyakan laman web yang lain dia buat pengkelasan maklumat lah. Sama ada kaedah dia ikut abjad, ikut kronologi. Abjad ni maksudnya pengelasan maklumat jualan berasaskan nama pengguna. Kronologi ni maksudnya produk yang baru keluar terkini lah. Macam kalau kronologi ni banyak di macam Lazada, Shopee. Kategori atau jenis, ini sebab yang ini dia fokus kepada yang produk tadi. Tak semestinya jualan sajalah. Kalau laman web maklumat pun boleh ikut kategori kaedah ni lah. Kemudian hierarki. Contoh kalau yang baju muslimah dikelaskan sebagai subkategori blouse. Itu hierarki. Spatial, maklumat geografi. Geografi ni contoh kamu tengok laman ataupun page laman web mudah.my. Ni dia jual rumah, jual barang, jual kereta, sewa. Tapi dia ikut geografi. Maksudnya kamu nak cari rumah di Kota Kinabalu, kamu carilah di situ, dia berdasarkan geografi negeri dan juga tempat. Kemudian mengikut urutan magnitude, jumlah yang kecil kepada jumlah yang besar. Ini kamu boleh tengok nanti ya. Ini contoh. Kemudian penstrukturan halaman dia ada 3. Satu hierarki, jujukan dan juga kompleks. Hierarki macam ni lah. Dia ada section 1, 2. Kemudian dia ada pecahan di bawah. Itu maksud hierarki. Kemudian subsection di bawah, subsection lagi. Okay? Maksudnya kamu klik section 1, dia pergi. Macam contoh kamu buat sistem lah. Ada guru, ada pelajar kan. Pelajar klik, kemudian dia boleh jawab soalan. Kalau guru klik, ni guru, dia boleh bina soalan, edit kan. Itu hierarki. Kemudian jujukan ni straight lah. Contoh ada gambar dari laman utama, klik gambar, dia terus keluar gambar. Okay. Ini straight jujukan. Kompleks ni tidak dibagi contoh di dalam buku. Maklumat dia padat lah. Kamu boleh tengok mana contoh-contoh laman web, boleh bandingkan. Kemudian reka bentuk antarmuka. Ini yang kita buat hari tu. Okay? Kamu buat hari tu simple saja, tapi sebenarnya kalau reka bentuk yang sebenar untuk kita buat aplikasi ataupun kita buat laman web, dia sangat kompleks. Kamu letak video di situ, kamu kena lukis. Ini simbol video. Kemudian dia punya start dia. Kemudian kalau kita nak letak link
followers kita kena letak di situ. Kalau ada email kita kena lukis macam mana bentuk dia. Ini untuk gambar, di sini ada gambar, ini simbol dia. Sini ada teks. Okey, semua kita kena buat. Okey, ini contoh web template lah. Yang ini kerangka begini kita panggil dia wireframe. Okey, kita panggil dia wireframe ataupun rangka wayar. Ni dah bahasa Melayu. Wireframe lah yang sebut wireframe. Kemudian ini untuk satu page. Kemudian ada page lagi, ada lagi. Macam kita buat sistem hari itulah. Yang ini bentuk dia kita boleh guna dalam bentuk diagram atau carta alir. Okey, maksudnya dari sini ke sini lah, dari satu page ke satu page. Diagram atau carta alir. Okey, yang ini design ni wireframe ni juga kita panggil skema halaman ataupun pelan halaman. Ingat istilah-istilah ni. Skema halaman ataupun pelan halaman. Macam orang buat rumah. Kalau buat rumah dia kena ada pelan kan. Pelan lantai, pelan sisi apa semua. Jadi kita buat aplikasi ataupun web pun sama. Ada pelan halaman dia. Okay. Itu kemudian reka bentuk navigasi ataupun navigation lah. Dalam bahasa Inggeris dia navigation ataupun yang selalu kita sebut link. Okey, link tu navigasi lah. Okey, ada beberapa bentuk teknik navigation. Apa tujuan dia? Untuk kita buat pautan lah. Dia ada banyak bentuk. Satu dalam bentuk toolbar. Toolbar ni macam contoh kalau kamu masuk Google dia ada toolbar ni. Okey, ataupun di komputer tu toolbar. Kemudian navigasi. Bar navigasi ni beza sikit. Yang ini kita panggil bar navigasi. Ini contoh dia lah. Dia pautan ikon secara mendatar ataupun menegak. Ni dia dalam satu, kita panggil dia satu bar lah, dalam satu bar. Boleh dalam bentuk ikon, grafik ataupun teks. Okey, yang kamu buat dalam sistem kerja khusus tu bar navigasi jugalah. Okey, bar navigasi. Kemudian satu lagi breadcrumbs. Breadcrumbs ni yang ada yang ini. Okey, breadcrumb. Kemudian sitemap, peta tapak. Sitemap ni biasa di bawah. Sitemap dia ada semua link. Semua link untuk setiap menu dia ada link dia. Dia senaraikan semua. Jadi kamu boleh guna sitemap untuk pergi ke tajuk-tajuk. Kalau susah nak cari kan. Kemudian pautan menggunakan grafik. Dia guna grafik lah, gambar. Gambar kita klik, kita akan pergi ke halaman lain, halaman seterusnya. Okey, kemudian drop down menu. Okey, drop down menu, klik di atas, turun menu di bawah. Okey, kamu punya sistem sama ada dalam bentuk bar navigasi ataupun drop down. Cuba semak balik. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kemudian tugasan kita, saya sudah bagi tugasan kamu di Jamboard. Kamu boleh rujuk di sini. Tugasan dari buku teks lah. Okey, pilih 3 laman web, okey, yang sama kategori. Contoh saya ambil laman web kerajaan ni, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan, Kementerian Kewangan. Okey, kalau kamu pilih laman web bank, ambillah Maybank, CIMB, kemudian apa lagi, BSN. Okey, bandingkan ketiga-tiga tu. Okey, ataupun kamu ambil laman web shopping online, Lazada, Shopee, satu lagi apa? Alibaba contoh. Okey, ataupun kamu ambil laman web sukan. Sukan, ambillah FIFA ke, Euro ke, kemudian laman web sukan Malaysia ke, apa-apa sukan lah. Ambil yang komersial lah, jangan kamu ambil yang game. Cubalah tengok yang mana yang sesuai. Okey, kemudian saya nak kamu buat perbandingan antara tiga-tiga ni. Tengok yang pertama dari segi persamaan, kemudian yang kedua dari segi perbezaan, kemudian yang tiga buatlah kesimpulan. Okey, saya sudah bagi di sini. Ini frame yang pertama di Jamboard ni, nanti kamu tambahlah frame yang kedua, ketiga. Jangan lupa letak nama. Proses reka bentuk ada 4. Okey, satu. Kejap. Lari pula dia. Okey. Ni 1,
2, 3, 4. Okey, yang satu ni reka bentuk antara buka ni tak perlu kamu buat perbandingan ya, sebab kita tak nampak. Yang kita nampak yang sudah ada. Reka bentuk laman-laman ni tiada. Okey. Dari segi pensurutan kandungan kamu tengoklah, buat perbandingan. Ada persamaan atau berbeza antara tiga-tiga. Inventory, pengkelasan maklumat. Tapi kalau macam yang ini, ada persamaan lah. Ketiga-tiga membuat pengkelasan maklumat. Okey, yang saya bagi contoh di sini dari segi reka bentuk navigasi sahaja. Okey, navigasi persamaan antara ketiga-tiga menggunakan drop down menu. Okey, ketiga-tiga menggunakan drop down menu. Kemudian perbezaan. Okey, perbezaan laman web Kementerian Kewangan tidak menggunakan breadcrumb. Okey, maksudnya kamu kena buka laman web tersebut, tengoklah ada breadcrumb ke tidak. Okey, kalau contoh saya ambil ni yang Kementerian Pendidikan, saya ambil menu bahagian unit utama ni. Okey, klik di situ, kemudian tengok di atas ni, laman utama /corporate/ bahagian unit. Ini breadcrumb, dia ada di atas. Okey, kemudian Kementerian Kesihatan, saya klik di bahagian directory info corporate, ada sejarah di sini kan. Kemudian ada breadcrumb di atas dia, laman utama info corporate, sejarah KKM. Breadcrumb ni maksudnya dia punya aliran dia. Okey, tapi di Kementerian Kesihatan, contoh saya klik di bahagian profile. Okey, saya pergi balik di sini, ambil di bahagian ni. Ya. Klik di bahagian profile, kemudian saya pergi carta organisasi. Tidak ada breadcrumb di atas ini. Okey, tidak ada breadcrumb. Okey, carta organisasi. Yang ni carta organisasi, tidak ada breadcrumb. Breadcrumb tu kita boleh klik. Dia jadi link juga breadcrumb tu. Okey, di breadcrumb tu kita boleh klik. Jadi di sini saya letak perbezaan dia, Kementerian Kewangan tidak menggunakan breadcrumb. Okey, itu satu perbezaan. Kamu jangan cari satulah, tengoklah apa lagi perbezaan dia. Ni saya bagi contoh. Kemudian kesimpulan, ketiga-tiga portal menyediakan pautan yang lengkap sesuai dengan maklumat yang ingin disampaikan. Okey, kesimpulanlah yang kamu boleh buat. Okey, ini tugasan untuk hari ini. Okey, sebarang pertanyaan kita akan bincang nanti di Telegram live lah kalau ada persoalan. Okey, masing-masing ambil satu frame. Kalau tak muat, boleh buat 2 frame. Okey, untuk kamu punya tugasan hari ini. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat menyiapkan tugasan dan jaga diri semua. Okey, hashtag kita jaga kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.